Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas Math. Semua saya Cikgu Man. Hari ini kita live kan? Live secara bersemuka. Okey. Soalan saya ada bagi tadi, kalau kamu dah print alhamdulillah mudah sikit. Kita tengok. Terus kita mulakan sesi revision kita. InsyaAllah exam nanti kamu, saya harap result kamu akan jadi lebih baik lah daripada sebelum ni. Okey, nombor 1 kalau kau tengok topik biasalah, fungsi, topik fungsi. Okey. Dia bagi kat sini, kalau kita tengok gambar rajah dia simple je, dia bagi saya buat garis Dia bagi X bagi dekat 2X campur 1 kat sini. Kemudian kat sini dia ada 4X tolak 7. Yang mana yang ini adalah F. Dan kemudian yang ini pula dia bagi G. Okey. Yang ini P, Q dengan R. Lebih kurang sedikit semula. Soalan pertama, cari F songsang. Bila kita tengok benda ni, langkah pertama kamu kena faham nak baca benda ni dulu. Nak baca dia. Cara nak baca dia satu, yang pertama kita tengok ni. F X. Dia kena baca pergi X tau. F X. Jadi F X sama dengan 2X tambah 1. Ini cara nak baca. Kena baca dulu. Cara baca ni betul baru cantik. Boleh Okey. Kemudian kita baca tengok ni. Okey, kita baca GFX. Bukan FGX salah. GFX. Ni kita tulis GFX sama dengan ni. Dia tak ada dua ekor ni, tak ada kaitan. Jangan buat benda tu. Tak boleh. Dia ni sini, ni sini. Semua kembali kepada yang asal. Kembali kepada yang asal, iaitu X. Okey. Bila kamu dapat baca benda ni, soalan bawah tu insya-Allah akan jadi senang. Contoh, tengok soalan A. Dia nak satu, dia nak apa? F songsang X. Senang. Nampak? Kita ada Fx, F songsang X, kita congak je lah. Ni X tolak 1 bahagi 2. Dah, siap. Sebab tu markah ada 1 je ni. Ni kita tengok betul-betul. Okey. Yang kedua tengok. Yang kedua, bila soalan minta GX, yang ni saya pernah ajar kamu, GX. Kita ambil pada mana? Ambil daripada sini. GX ambil daripada sini. GX adalah sama dengan GF matikan F. GF matikan F. Macam mana matikan F? Kita kompositkan. Kita gubahan. Jadikan dia fungsi gubahan dengan F negatif 1. Macam tu. Ini bila F jumpa dengan F negatif 1, dia mati. Dua-dua ni tinggal G sama dengan G. Jadi formula ni boleh jadi macam. Contoh, kalau dia bagi G, dia bagi FG. Jadi kita nak matikan F juga. Nak matikan F. Tapi kena letak ni kat depan pula. Ni kurungan. Depan dia F negatif 1. Macam tu. Okay. Huruf apa pun boleh mati. Tak ada masalah. Kita boleh samakan. Asalkan kita kena ingat. Kurungan mesti kat belakang. Dan songsang kalau jumpa dengan yang asal dia, dia mati. Jadi ini yang kita nak buat untuk dapatkan GX kita. Jadi macam mana dapat GX? Kita buat GX sama dengan, ini maksudnya F songsang masuk dalam GF. GF kat mana nak masuk? Masuk dekat X. Mana X sini? Jadi 4, saya buka X, tolak 7. Yang masuk siapa? F songsang sebelah ni. Nampak? Masuk jadi X tolak 1/2. 4 dengan 2 boleh selesai. Tinggal 2. Kembangkan 2X tolak 2 tolak 7 sama dengan 2X tolak 9. Itu kita punya GX. Boleh? Boleh faham? Ingat lagi ke? Kita pernah buat soalan ni lebih kurang. Lebih kurang lah soalan macam ni. Boleh? Okey? Boleh. Saya cari, sebab saya depan saya ni ada 2 laptop dan 1 kamera kat atas. Kadang-kadang saya pening cari kat mana kamera saya kat atas. Okey. Kita tengok soalan B pula. Saya padam dulu. Soalan B. Soalan B dia tak ada kaitan dengan diorang ni. Dia tak ada kaitan dengan diorang ni. Okey. Padam. Okey, soalan B kat sini diberi oleh Fx sama dengan modulus X
tambah 3 kan. Modulus X tambah 3. Kemudian nombor 1, soalan dia suruh cari imej bagi negatif 4 di bawah F. Ada pelajar akan cikgu, imej negatif 4 bawah F kat mana, cari kat sini. Tak ada lah. Kan? Di bawah pemetaan F, fungsi F maksudnya. Kan? Bila dia minta imej, maksudnya yang diberi ni adalah objek. Kalau dia minta imej, dia kena bagi objek. Kalau dia minta objek, dia kena bagi imej. Macam tu. Kan? Okey, contoh, siapa objek? Objek adalah X. X adalah objek. X sama dengan objek. Dan imej adalah sama dengan fx. Macam tu. Soalan ni seolah-olah kalau kita ubah dia jadi macam cari fx apabila x sama dengan negatif 4. Negatif 4 macam tu. Ataupun dalam fungsi dia boleh minta, okey, cari f negatif 4. Sama cerita dia. Ini dah bentuk ayat, ini bentuk matematik. Jadi jawapan kita kat sini, kita dah boleh buat f negatif 4, iaitu negatif 4 campur 3, dapat modulus negatif 1, sebab modulus dia akan jadi dipositifkan. Dan sifat modulus adalah kita akan positifkan semua yang negatif. Kalau yang dah positif, jangan usik. Okey. Yang kedua, apa dia minta dekat soalan ni? Nilai-nilai X yang mungkin apabila imejnya ialah 2. Nampak? Kan? Apabila imejnya ialah 2. Imej 2 maksudnya apa? Apa jadi kalau fx sama dengan 2? X ni berapa? Itu soalan. Kita ubah bentuk soalan tu kepada keadaan yang kita lebih faham. Dan kita dah boleh buat dah. Jadi fx sama dengan 2 maksudnya ini fx. Kita akan gantikan benda ni di sebelah fx. Jadi akan jadi modulus x tambah 3 sama dengan 2 macam tu. Bila kita pindahkan modulus ke sebelah ataupun kita buka modulus, dia akan efek dia sebelah tu dia akan jadi x tambah 3 sama dengan plus minus. Modulus akan pergi plus minus. Sebab pagar ni ada kiri kanan. Seorang positif, seorang negatif. Okey? Jadi benda ni kita boleh pecah 2. X tambah 3 sama dengan 2. X sama dengan 2 tolak 3 negatif 1. X tambah 3 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 tolak 3, negatif 5. Jadi habis. Okey. Dan soalan fungsi ni seronok dia apa? Sebab markah dia 3, 3, 6 dah. Kan? Format baru kamu. Kalau format dulu fungsi 2 markah. 3 markah sikit. Sekarang dia bagi sekali nak ambil satu soalan A, B, 6. Puas hati. Boleh soalan ni? Tengok baru nombor 1 insya-Allah. Dah, boleh? Dah ambil dah? Dah. Dah, okey. Padahal kita pergi nombor 2 terus. Kita tengok soalan nombor 2. Sebelum tu saya kena naikkan, nanti saya lupa. Semalam ada kelas abang-abang kamu. Saya dah cerita panjang jauh cerita, saya lupa naikkan yang saya soalan. Soalan nombor 2. Okey, kita tengok. Okey, nombor 2 kat sini soalan dia cerita satu fungsi kuadratik diberi sebagai fx sama dengan x tambah 2 x tambah 3. Okey, dia bagi bila kamu dapat benda ni, kalau kamu tak faham apa benda pun, first kamu kena ingat kuadratik bukan macam ni. Kuadratik dia ada 2 jenis. Yang pertama kita panggil dia persamaan am. Persamaan am bentuk dia adalah ax kuasa 2 campur bx campur c. Ya, sebab ni fungsi dia fx. Okey. Fungsi kuadratik dia kena jadi macam tu. Kan? Yang kedua, kita panggil persamaan bentuk vertex. Kan? Vertex, bentuk vertex dia bagi fx sama dengan a x campur P kuasa 2 campur Q. 2 benda kat situ. Okey, 2 jenis. Yang macam ni tak ada. Bila kita jumpa benda ni,
kita kena tukarkan. Paling mudah kita tukar dulu, kembangkan, dapat dulu bentuk am. Bila dapat bentuk am, kita akan dapat kat sini X kuasa 2 campur 3X campur 2X campur 6. X kuasa 2 campur 5X campur 6. Kalau boleh congak, congak terus. Okay, ini kita panggil dia bentuk am persamaan kuadratik. Soalan dia, ungkapkan fungsi kuadratik itu betul-betul tek. Dia suruh tukar benda ni ke bentuk ni. Kan? Tukar bentuk ni daripada bentuk ini ke bentuk ini. Ini kita panggil dia, kita kena guna penyempurnaan kuasa 2. Kan? Okey, soalan bila nak pakai penyempurnaan kuasa 2, dia ada banyak kaedah sebenarnya. Ke sini ada banyak kaedah. Okey, kaedah pertama dalam buku teks memang diajar, itu menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey. Bagi saya teknik ni kita boleh gunakan dengan baik kalau ada kalau itu X kita X kuasa 2. Iaitu kita panggil dia A sama dengan 1. Contoh macam soalan ni nampak. A sama dengan 1. Okey, cantik. Kita boleh buat penyempurnaan kuasa 2. Kalau depan ni ada nombor lain, okey, itu kita kalau boleh elak dulu. Ada teknik lain yang kita dapat gunakan untuk buat vertex ni. Okey, teknik yang kedua kita panggil dia teknik titik minimum maksimum. Titik minimum maksimum. Itu formula dia kita hafal. First kali X sama dengan negatif B per 2A. Okay. Kemudian ambil X masuk dalam Fx. Fx ni akan sama dengan Q. Ni Q. Dia jadi macam tu. Okay. Yang X ni pula kita masuk dekat ni. Dia akan sama dengan P. Dia akan masuk. Jadi kat sini kalau kamu tengok formula ni akan jadi P sama dengan B per 2A. Dia masuk. Ini formula dengan menggunakan teknik formula. Ni saya akan tunjuk kamu dua-dua teknik lah. Supaya kamu boleh ingat sikit. Tuh, mana-mana boleh pilih nanti. First kita akan guna penyempurnaan kuasa 2 tu. Bila kita buat penyempurnaan kuasa 2, apa saya buat? Saya akan asingkan X kuasa 2 campur 5X. Asingkan. Nampak? Ini jangan usik apa-apa kat sini. Campur 6 ni dia belakang. Dia pergi kena tolak. Pergi belakang. Campur 6. Kat sini kita nak letak ada dua orang. Seorang tambah, seorang tolak. Okey. Siapa kita nak masuk kat sini? B per 2 kuasa 2. B per 2 kuasa 2. Siapa B? 5. 5 per 2 kuasa 2. Masuk seorang tambah. 5 per 2 kuasa 2. Kita masuk seorang tolak. Maksudnya kita mencelah tanpa mengubah nilai asal. Nampak? Sebab ni positif, negatif boleh buang sebenarnya. Tapi ini teknik yang digunakan untuk buat penyempurnaan kuasa 2. Kan? Okey, dicelah. Celah kat mana? Antara orang yang ada X dengan yang tak ada X. Antara B dengan C. Kan? Okey, kemudian seterusnya apa kita buat? Seterusnya kat sini, apa kamu buat? Kita akan ambil ni 3 orang. Dan ini 2 orang. 2 orang. Tengok. Yang ini 3 orang ni, kita akan jadikan dia gini. Nampak? Dia apa akan jadi? Kita akan ambil X saja kat sini. Siapa mamat ni? Yang dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni kalau 5 per 2, maksudnya kita akan masuk plus 5 per 2. Gitu. Okey. Kemudian yang kat belakang siapa? Ambil kalkulator kira yang ni. Ambil kalkulator, kamu kira yang ni. Dalam pecahan akan dapat jawapan. Cuba ambil kalkulator kejap. Kalkulator saya ada tak? Saya pakai kalkulator. Sekejap, saya ambil kalkulator. Okey, berapa mana? Negatif kurungan 5 per 2 tutup kurungan kuasa 2
tambah 6. Jangan lupa negatif ni sekali Kita akan dapat negatif 1/4. Ini tu. Okey, ini siap. Ini kita panggil dia bentuk vertex. Yang mana A kita 1, dia tak ada masalah. Sebab tu yang ini sesuai untuk digunakan. Kalau A kita 1, kita sesuai untuk gunakan teknik penyempurnaan kuasa 2. Ini kita panggil bentuk vertex. Apa yang bentuk vertex bagi? Bentuk vertex ni dia akan bagi apa? Yang ini kita panggil dia yang kita buat tadi ni. Yang ini kita keluarkan akan dapat X sama dengan negatif 5/2. Yang ini kita panggil persamaan paksi simetri. Soalan ni tak tahu dia minta ke tak, saya tak baca habis simetri. Okey. Yang ini adalah kat luar ni adalah nilai minimum atau maksimum sepadan. Bila dia combine dua-dua ni, dia akan jadi titik sebab dalam bentuk koordinat. Seorang X, seorang Y. Jadi seorang ni adalah negatif 5/2, negatif 1/4. Ini kita panggil dia titik. Kalau macam graf ni positif, jadi graf senyum. Bila graf senyum, titik ni adalah titik minimum. Macam tu. Okey, jadi soalan ni tak tanya semua. Saya bagi kalau contoh kita buat revision ni, biar kita tahu banyak sikit lah. Okey, soalan hanya minta apa? Ungkapkan dalam bentuk vertex ni je. Jawapan dia. Ini penyempurnaan kuasa 2 buat ni. Sudah. Itu bentuk vertex. 3 markah bentuk vertex. Boleh Okey. Untuk teknik kedua sama saja. Kalau kamu buat ni, kamu akan dapat ni. Ni masuk balik dalam, gantikan dalam X. Kamu kira pakai kalkulator, kamu akan dapat yang ni. Ini kaedah kedua. Okey. Untuk B pula, soalan B kat situ. Ini senang. Pembeza layan. Ini namanya pembeza layan. Pembeza layan. Pembeza layan adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Discriminant dalam bahasa apa? Orang putih. Kemudian dia kata tentukan jenis punca. Jadi punca apabila Fx sama dengan kosong. Tentukan jadi punca apabila Fx kosong. Dia dah bagi dah Fx, nampak? Bila dia kata Fx sama dengan kosong. Okey, kalau kita tengok jenis punca, kamu tengok pun kamu tahu jenis punca. Seorang negatif 2, seorang lagi 3. Jenis punca kita dah tahu, iaitu jenis punca dua punca yang berbeza. Apa kita tak buat pembeza layan, kita buat pembeza layan sebab dia kita cari pembeza layan, kita buat tu. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan B dia mana? 5 kuasa 2 tolak 4 A1, C kita 6. Jadi kamu akan dapat sini 1. 25 tolak 24, 1. Jadi maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. Maka sahlah daripada root kita ni adalah apa? 2 punca berbeza. Macam tu. Boleh Okey? Soalan nombor 2 penuh buat. Seorang dia je. Okey, ada soalan sekat ni? Untuk soalan ni ada apa-apa? Cikgu boleh tak terangkan yang X tambah 52 kuasa 2 macam dapat? Ni. X tambah ni. Okey. Yang ni Okey, yang ni formula dia. Kamu hanya ambil saja. Bila kita dah buat ni 3 ni, kita hanya ambil ni dengan belakang. Ni X dengan yang dalam kurungan. Siapa-siapa dalam kurungan kita tak kisah. Sebab formula yang dalam kurungan ni formula dia kita akan pergi, kita akan ambil B/2. Apa-apa saja B ni kita bahagi 2, itu saja. Saya bagi contoh satu bagi contoh. Kita ambil satu contoh. Okey, sekejap. Ni saya padam dulu contoh. Maksudnya kita akan tunjuk contoh, kita ambil nombor lain, kita cuba buat
bentukkan jadi vertex. Okay, kita ambil contoh, katakan saya bagi fx sama dengan kita ambil yang mudah, yang nak pakai penyebab kuasa 2. X kuasa 2 tambah 18x tolak 7. Contoh macam ni. Okay, macam mana kita nak buat? Langkah pertama apa kita buat? Kita akan anjakkan dua orang ni. X kuasa 2 tambah 18x. Kemudian sini akan jadi plus kuasa 2 minus kuasa 2 tolak 7, kena tolak ke belakang. Itu step pertama. Okey. Step kedua, yang masuk dalam ni adalah B kita ni. Dia sama. Ni masuk, dia bahagi 2. Macam tu. Okey. Lepas tu kita dah boleh pisahkan ni dan ini. Macam tu. Pisahkan. Jadi kita akan dapat kat sini jawapan kita adalah apa? Kita tengok. Yang ini X. Yang ini positif. Positif. 18 bahagi 2, 9. Macam tu. Belakang kena kira. Negatif 81 tolak 7. Negatif 81 tolak 7. Betul ke? Ya. Negatif 88 dapat. Macam tu. Ini jawapan dia dalam bentuk vertex. Boleh? Boleh. Pasal tu kena kembangkan je tu. Jangan kembang. Ini dah jadi. Kalau kamu kembang dapat ni balik. Kalau kamu nak cek jawapan, kamu kembang ni kamu mesti dapat ni balik. Nampak? Kalau contoh kamu rasa betul ke jawapan, kamu expand dapat ni. Dia mesti dapat ni. Okey? Faham. Cuma yang saya bagi tahu, kalau dia bukan X ni, dia bukan apa? Dia bukan satu, ada nombor kat depan. Yang itu dia jadi sedikit problem ni sikit je. Contoh kalau dia bagi fx sama dengan dia bagi 2. 2x kuasa 2 campur dengan saya ambil kat sini 10. Mau genap tak best? Mau genap 6. Dia apa 12 lah, 12. 12x tolak 8. Ni boleh kecil pula semua. Sekejap. Kalau boleh kecil tak best. Kamu boleh kecil kan? Kita letak 9. Letak nombor ni. Okay? Contoh macam ni. Kalau jadi macam ni, okay, dia lain cerita dia. Kenapa lain cerita dia kat sini? Kalau jadi macam ni, kamu kena tengok. Saya akan 2 ni. Saya akan faktorkan dulu. Saya akan dapat x kuasa 2 campur 6x. Kemudian saya tutup. Ni yang tak dia. Dia tak ada kaitan dengan cerita dia. Sebab tu namanya penyempurnaan kuasa 2. Okey? Kat situ. Kemudian dalam ni macam biasa. Apa kita nak masuk dalam ni? Dalam tu kita akan masuk macam tadi. 2 masuk x kuasa 2 campur 6x. Okey, kita akan masukkan tambah tolak. Tutup. Baru ni jangan usik dia. Macam tu. Siapa dia duduk sini? Tengok sini. 6/2. 6/2. Ada kuasa 2. Okey, buat macam biasa. 2 macam tu. Ni 3 orang ni kita akan dapat. Ni 3 orang. Ni 3 orang. Dia akan memberikan jawapan kat kita adalah kurungan kuasa 2 x dengan 3. Nampak? Okey, yang ini kita akan dapat negatif berapa? 9. Okey. Seterusnya apa kita buat? Kita kena buka balik. 2 ni akan kembang semula dia akan jadi 2
X tambah 3 kuasa 2 tolak 18 tolak 9. Dapat jawapan akhir kita adalah 2X tambah 3 kuasa 2 tolak 27. Gitu. Dia tambah ekstra sikit lah. Ada sikit ekstra. Boleh faham? Macam mana datang dan ni benda ni. Dia datang kenapa? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita nak ubah bentuk dia ke bentuk vertex. Itu saja. Faham. Boleh Okey. Pergi. Nombor 3. Dah habis ke tadi? Oh dah. Okey, nombor 3 Okey, soalan seterusnya nombor 3. Sekejap. Tengok soalan nombor 3 tu. Nombor 3, janjang. Janjang diberi bahawa P negatif 255, negatif 271, negatif 287 dan Q ialah 5 sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik. Maksud berurutan ada orang sebelum ni, ada orang lagi lepas ni. Okey. Soalan dia, soalan A, cari P dan nilai Q. P dan Q. Ini congak je sebab janjang. Okey, dia bagi pula adalah janjang aritmetik. Jadi kita kena tengok dia punya D lah. Kat sini kesimpulan kita saya tengok D sama dengan ambil mana-mana selepas tolak sebelum negatif 271 tolak dengan negatif 255. Okey, sini kita akan dapat negatif berapa? 16. 16. Negatif 16 maksudnya dia ke depan. Ke depan dia tolak 16. Tolak 16. Sini tolak 16. Jadi kita akan dapat Q. Jadi Q sama dengan negatif 287 tolak 16. Jadi kita akan dapat negatif 303. Betul Okey. Okey. 303. Okey. Kalau yang ini tolak, ke belakang macam mana? Ke belakang, dia tambahlah. Tambah 16. Jadi P adalah sama dengan negatif 255 tambah 16. Okey. Sini kita akan dapat negatif 249. Salah. 39. Jadi bonus lah kalau dapat soalan macam ni. Tapi markah dia 2 je lah. Ni 1, ni 1 markah dia. Okey. Seterusnya, cari T7 campur T10 janjang itu jika A sama dengan P. Jika A sama dengan P. Okey, maksudnya dia ubah. Untuk B dia ubah, dia kata sebelum ni jangan, tak ada orang lah. A adalah P. Jadi automatik kita ambil A sama dengan negatif 239 dan D kita adalah negatif 16. Ni bonus soalan ni dia bagi. Kita terus cari T7 dan juga T10. Jadi T7 formula kita adalah A tambah 6D. Kan? Formula kita N tolak 1 dan T10 pula adalah sama dengan A tambah 9D. Kita hanya perlu masukkan negatif 239 campur dengan 6 kali negatif 16. Yang ini pun sama, negatif 239 campur dengan 9 kali negatif 16. Okey. Dapat jawapan dua-dua, kita campurkan saja. Negatif 335
Negatif 383. Jadi T7 campur T10 sama dengan negatif 335 campur dengan negatif 383. (718). Negatif 718. Kalau soalan janjang ni antara soalan bonus lah. Sebab yang ini soalan hanya tanya kamu, faham tak pasal janjang aritmetik? Yang pertama, tahu tak apa nak guna, macam mana nak guna formula sebutan janjang aritmetik? Itu saja. Kan? Dia kamu faham tak T tu apa? T7 apa? T10 tu apa? Itu saja dia nak check. Dan kamu tahu tak gunakan, okey, kalau T formula apa? Itu dia nak tengok saja. Benda je simple. Kan? Bonus. Dia antara soalan-soalan yang dia nak mesti ada soalan yang bonus. Okey? Kita teruskan je. Okey? Soalan senang. Nombor 5. Nombor 4 tak ada. Nombor 4 form 5 je. Saya skip lah. Okey, nombor 5. Tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia minta apa? Dia beri bahawa satu daripada punca, perkataan dia, satu daripada punca persoalan kuadratik. Okey, ada persoalan kuadratik, ambil dulu. X kuasa 2 campur 12X campur M sama dengan kosong. Okey, dah general form. Cantik. Kalau dah general form, pastikan A dia siapa? 1. B dia siapa? 12. C dia siapa? M. Cantik. Maksudnya dah confirm, dah general form. Okey. Adalah 2 kali punca yang satu lagi. Kan? Kalau dia kata satu punca, 2 kali yang satu lagi, maksudnya seorang lagi adalah 2 alfa. Okey, yang ini biasanya kita guna formula yang paling favorite dalam topik ni. Saya pernah ajar kamu tentang Sorba Porca. Kalau kamu ingat Sorba Porca. Bahasa Inggeris bahasa Melayu dia hasil tambah punca, hasil darab punca. Dia tak sedap bunyi dia. Dia sorpor tu sedap sikit. Kan? Hasil tambah, hasil darab. Okey? Tambah bar darab ca. Kan? Okey? Jadi kita akan buat berdasarkan formula ni. Saya tulis semula. Sor. Bar. Sor maksudnya hasil tambah. Alfa tambah 2 alfa. Dapat 3 alfa untuk dia. Ni negatif B. Negatif 12. Bahagi 1. Negatif 12 lah. Jadi kita akan dapat alfa kat sini. Negatif 12 bahagi 3 akan dapat negatif 4. Okey? Kita buat satu lagi, por pula. Por adalah hasil darab. Formula kita C per A. Ingat Sor ada negatif. Sebab tambah tolak. Darab, dia tak ada. Okey? Darab maksudnya akan jadi 2 alfa kuasa 2. Ni darab ni. Sama dengan C kita M per 1. Kan? Soalan suruh cari nilai M. Kita dah dapat ni. Kita gantikan saja. Kita akan dapat 2. Alfa kita negatif 4 kuasa 2. Dapatlah M. Jadi oleh sebab itu tulis M sebelah kiri bagi cantik. Akan dapat 16 kali 2, 32. Cari nilai M. Okay? Bila dah dapat cari M, jangan lupa soalan ni tak habis lagi. Dia kata dan punca-punca. Dan punca-punca. Siapa punca-punca? Dia alfa. Jadi punca-punca dia siapa? Punca adalah alfa maksudnya negatif 4 dan 2 kali alfa. 2 kali negatif 4 dapat negatif 8. Ini adalah dia punya punca-punca. Boleh Ini yang lupa. Ingat formula ni. Penting formula ni. Banyak ditanya pasal dalam topik melibatkan punca persamaan kuadratik. Boleh? Ada soalan sebelum kita masuk nombor 6? Boleh. Boleh Nombor 6. Wah, indeks. Wow. Okey. Nombor 6.
Naikkan kejap. 6. Okey, boleh. Nombor 6A, tunjukkan bahawa 3M tambah 4 campur 3M tolak 45 3M tolak 2 boleh dibagi tepat dengan 11. Boleh dibagi tepat dengan 11. Kenapa sebab macam tu? Dia macam tu lah cerita dia. Sama ada dia kat sini ataupun 11 kat dalam kurungan ni. Macam tu. Itu maksudnya dia boleh bahagi tepat dengan 11. 11 boleh kat sini, 11 dan juga adik saudara mara dia. Saudara mara dia maksudnya sifir 11. Siapa-siapa boleh duduk kat situ. Itu kita nak tunjukkan. Jadi bila kita tunjukkan, dia kata, apa kita nak buat? Langkah pertama, kita kena pecahkan dia orang ni. Ni M, M, M. Kena pecahkan. Yang ini saya akan pecahkan akan jadi 3M dan darab. Tambah, tukar jadi darab. Campur dengan 3M. Supaya tak keliru, tak careless, 3M kamu kena tukar juga jadi seorang sebelah dia, kita darab dengan 1. Sebab bagi ada geng. Kita tolak dengan 45. Yang ini 3M dengan 3 negatif 2. Okay. Jadi sebab ada seorang yang terpisah kat sini, Mamat ni. Jadi kita boleh kira yang ni dulu supaya cantik kita buat. Okay, saya tulis dulu. Sama dengan yang ini 3M 304 campur 3M 1. Yang ini kita akan jadi tolak dengan 45 5. Yang akan dapat 5 3M 5. Kamu ambil ni dengan ni, kira. Kita akan dapat 5. Jadi kita boleh faktorkan lah. 3M boleh faktorkan jadi apa? 304 81 campur 1 tolak 5. Okey, ambil kalkulator, tekan. Kamu akan dapat 77. Dapat kat sini 3M 77. Jadi jawapan kita dah tunjuk dah. Maksudnya boleh dibahagi tepat dengan 11 sebab 77/11 sama dengan dapat tepat 7. Asalkan benda dalam kurungan ni kita boleh bahagi tepat dengan 11. Itu syarat dia maksudnya. Tak semestinya dapat 11 terus. Boleh faham ni? Cikgu, yang last tu tak faham. Yang last macam mana ni? Jawapan dia? Ini dapat 77 kan? Sebab soalan dia kata dia suruh dibahagi tepat dengan 11. Kalau dia kata bahagi tepat dengan 11, nombor last kita dapat tu kena boleh bahagi 11. Tak kisahlah nombor apa pun. Okey? Jadi kalau kamu tengok, saya ni tak tulis pun tak apa saya. Ni kita tulis sebab kita nak bagi cantik. Maksudnya boleh dibagi tepat dengan 11 sebab 77 boleh bahagi dengan 11. Tu je. Kalau kat sini dapat 33 pun boleh. 44 pun boleh. 55 pun boleh. 66 pun boleh. Sama. Asalkan nombor kat dalam ni mesti sifir 11. Dah tu integer positif M tu macam mana, cikgu? Soalan dia, dia kata apa? Bagi semua integer positif M tak kisah. Sebab bila integer positif M, apa saja nombor kat sini kita tak peduli. Nampak? Contoh, kita ambil apa-apa nombor kat sini. Ini adalah cerita 3 dia. Contoh saya ambil kat sini. Saya ambil Kamu kita ambil ni. Contoh kita ambil apa-apa nombor lah. Kamu ambil. Contoh M kita ambil 5. 3 kuasa 5, 77. Bahagi dengan 11. Yang kita bahagi dengan 11 apa? Adakah 3 kuasa 5 atau 77? 77. Ya, macam tu lah. Ni jawapan kita. Siap.
Macam tu. Sebab tu kita panggil dia boleh bahagi tepat. Lepas tu dia tak kisah pun kat sini. Tapi kita kena buat semua ni kamus boleh tinggal seorang. Kita tak boleh tinggal ramai, tak adil lah. Kita kena pemudahkan sampai dia tinggal seorang macam ni. Maksudnya nombor ni yang akan kira dengan 11. Yang ni kita tak kira dah. Oh, maksudnya Maksudnya bukan dia nak M. Dia bukan nak. Dia soalan tak tanya M. Dia tak tanya pun nilai M. Dia kata Kalau tunjukkan bahawa boleh dibahagi tepat. Macam tu ayat dia. Kalau dia minta nilai M, lain lah cikgu ayat dia. Kalau dia minta nilai M, soalan ni tak boleh. Sebab dia tak bagi sama dengan siapa kat depan. Sama dengan berapa. Dia tak bagi sama dengan berapa. Tak boleh lah. Tak boleh selesai lah. Sebab tu soalan ni dia suruh tunjukkan saja. Oh, okey. Okay. Kalau dia nak minta nilai M, dia kena bagi tahu sama dengan. Contoh ada soalan B pula. Dia kata cari nilai M jika benda ni sama dengan kat sini. Sama dengan siapa. Macam tu. Kalau macam tu buat log cikgu last dia. Okey, contoh kita buat. Ni coba dah banyak. Dia sebenarnya jumpa soalan tu. Lepas dia bagi soalan ni, kemudian dia ada soalan sambungan tu. Soalan sambungan dia ambil kat situ. Saya cuba sekejap. Kena try soalan ni. Okey, contoh dia kata seterusnya selesaikan. Dia kata selesaikan 3M campur 4. Dia salin soalan tu boleh semula. 3M tolak 45 3M tolak 2 sama dengan 693. Contoh dia bagi macam tu. Dia suruh selesaikan. Kan? Jadi kamu jangan ulang benda ni semula. Tak payah. Kamu terus lompat pergi buat ni. Terus pergi sini. Jadi kita terus pergi. Okey. 3M 77 sama dengan 693. Terus kita buat 3M sama dengan 693 bahagi 77. Kamu akan dapat 9. Jadi jawapan kita 3M sama dengan 3 kuasa 2. M sama dengan 2. Dia tak akan bagi susah lah. Cuma nak tengok kamu faham atau tidak. Itu saja. Ini kalau soalan tu dia ada seterusnya. Markah dia lebih lah. Macam ni baru boleh cari nilai M. Okey? Okey. Bila nak guna log, kita akan guna log kalau nombor yang dibagi ni kita tak boleh dapat ni. Tak boleh kecilkan. Tak boleh kecilkan. Contoh kita dapat kat sini 3M sama dengan 8 ke kan. Mana boleh 3 dengan 8 tak ada kaitan baru kita guna log. Kalau tidak kita macam ni kalau tak guna log pun tak apa. Kita boleh congkak. Boleh? Okey? Boleh. Boleh kita masuk search pula. Search sebenarnya tak susah. Cuma kadang-kadang ramai yang takut. Tengok lama search takut. Okey, sebenarnya search ni kita boleh selesaikan dengan menggunakan conjugate je cerita dia ataupun kuasa 2. Dua tu je cerita dia Okey, B. Contoh ni soalan senang. B, permudahkan 7 tambah set 5 per dengan 7 tolak set 5. Okey, yang ini kita boleh nisbahkan penyebut. Kita nisbahkan penyebut, kita panggil dia nisbahkan penyebut, iaitu yang bawah ni macam tu. Guna apa? Dia punya conjugate. Bila kita guna conjugate, apa yang kita buat sebenarnya? Conjugate adalah menggunakan formula yang ini, iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A campur B, A tolak B. Sebab bila kita pakai kuasa 2, maka punca akan boleh dimatikan. Itu tujuan kita. Sebab tu formula ni penting. Okey. Jadi formula ni maksudnya kita ada tolak. Maksud kita dapat kasi apa? Kena conjugate dia. Conjugate dia adalah tambah. Kalau tambah, conjugate dia tolak. Tolak, conjugate dia tambah. Itu saja. Okey. Yang ni akan jadi terus 7 tambah set 5. 7 tambah set 5. Jadi automatik kat sini bawah dia selesai. Bawah selesai. Sebab apa? Kita akan dapat apa?
A kuasa 2 tolak B kuasa 2. 7 kuasa 2 tolak punca kuasa 5 kuasa 2. Nampak? Okey, atas ni kita kena guna satu lagi formula kembangan yang favorite. Formula kembangan sebab nombor yang sama, nampak? Kalau nombor yang sama kita guna A kuasa 2 silap. Sorry. A tambah B kuasa 2. Sebab benda ni benda yang sama. A tambah B kuasa 2. Dia akan jadi apa? A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. Ini kembangan biasanya untuk atas. Okey, untuk yang sama. Kita akan dapat apa? A kuasa 2. Jadi 7 kuasa 2 campur 2AB. AB maksudnya 7 punca 5. Gitu. Kemudian belakang campur punca 5 kuasa 2. Okey, sekarang kita selesaikan. Mesti padam dah ambil kan. Okey, apa jadi? Sini akan jadi 49 campur dengan ni boleh kira 14. Punca 5 tak boleh kira, yang ini boleh kira campur punca dengan kuasa 2 mati 5. Per yang ini 49. Ni tolak punca dengan kuasa mati tinggal 5. Jawapan kita 49 campur 5, kita akan dapat 54. Campur dengan 14 punca 5. Bawah 49 tolak 5 adalah 44. Okey? Sampai sini perhatikan nombor-nombor tu adakah boleh dikecilkan lagi. Nombor mana ni? Okay, kalau boleh kecilkan. Contoh kat sini kita boleh kecilkan CP2 boleh. CP2 saya akan dapat kat sini 27 campur 7 per dengan 22. Siap. Boleh faham? Macam mana nak guna conjugate untuk menisbahkan penyebut. Apabila soalan tanya apa? Permudahkan. Cikgu pusat terangkan yang atas tu kan. Kenapa dia tambah dengan tambah tukar negatif ni positif? Kita jangan tukar atas, kita bawah aja. Conjugate dia hanya untuk yang bawah. Ni. Untuk hilangkan yang bawah. Kalau yang ini tolak, yang ini tambah. Yang atas mesti sama dengan ni. Macam tu. Dia atas maksudnya ikut yang bawah. Dia ikut yang bawah. Sebab nilai dia ni satu je. Maksudnya kita tak ubah apa-apa. Okay, faham. Okay. Macam mana kalau soalan dia dua-dua ada punca. Punca dua-dua. Tengok Dah. Okey. Boleh Kita tambah soalan tengok. Apa jadi kalau dia bagi punca-punca? Okey. Contoh saya ambil kat sini punca kuasa 2 3, kemudian tolak punca 2 per dengan punca 3 tambah punca 2. Tengok. Sama tak? Lain-lain sikit saya ubah simbol saja. Jadi langkah pertama kita kena nisbahkan penyebut, kita kurung lah. Kurung. Nampak? Bila kita dah kurung, kita tengok siapa? Tengok bawah ke atas. Bawah tambah, maksudnya sini kita kena buat
tolak. Sebab kita nak nisbahkan penyebut bukan pengangka kan. Bawah je. Kita nak hilangkan bawah. Yang ini akan ikut gini atas. Yang Mamat ni dia redha je apa dapat. Macam tu. Kan? Biasanya soalan dia susun je tu lebih kurang. Jadi jawapan kita dah dapat kat sini. Kita dah pakai formula tadi. Yang ini senang nampak. Kalau kamu dah hafal formula, dia akan jadi apa? Kalau tambah tolak, dia akan jadi kuasa 2, kuasa 2. Betul? Kalau kuasa 2, kuasa 2, kita dah boleh conggak dah. Kuasa 2 akan hilang punca, akan 3 tolak 2 saja. Sebab tu kamu nak markah sikit, kamu boleh conggak saja terus. Yang atas pula, kita boleh guna sistem yang kembangan tadi. Iaitu A kuasa 2, 3 tolak 2AB. Kemudian tambah dengan B kuasa 2. 2. Nampak? Jadi jawapan kita akan jadi apa? 3 campur 2, 5. Tolak dengan 2. Punca ni dua-dua orang boleh cantum. 3 dengan 2 jadi 6. Habis. Ni habis. Ni jawapan dia. Okay? Ini antara favourite gak dia akan tanya lah exam kamu. Soalan-soalan macam ni simple sebab dia tahu pelajar takut bila jumpa cert. Sebab ada soalan-soalan ni nak kamu, dia nak test kamu faham tak cerita pasal conjugate dan pelajar tahu tak macam mana nak kembangkan cert. Itu saja. Boleh? Boleh. Nampak idea dia. Okay. Terus pergi ini kamu belajar ni. Linear law. Linear law. Nombor 10 terus Okay. Tengok nombor 10, topik hukum linear. Dia ada bagi 2 graf. Satu graf dia bagi Y dengan X. Ni hati-hati, perhatikan betul-betul. Ni. Ini dia bagi 2 koordinat, 5, 8. Sini koordinat dia 2, 4. Kemudian soalan dia kata rajah menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan 12X per dengan 5 tambah QX. Okay. Cari nilai bagi Q. Cari nilai bagi Q. Okay. Kamu kena fahamlah cerita dia. Ini senang je sebab apa? Bila kita tengok soalan macam ni, yang pertama kita tahu ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah X, ini adalah Y. Okay. Jadi kita hanya perlu gantikan saja. Gantikan saja. Kita akan apa? Bila kita gantikan koordinat yang pertama, iaitu koordinat pertama apa? 5, 8. Jadi 8 sama dengan ni 12. X kita adalah 5 per dengan 5 tambah Q. X kita adalah 5. Terus dapat jawapan. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini adalah berapa? Ni saya naik atas dia akan jadi 40 campur 40 Q. Apa saya lagi buat ni? Sorry. Tak perasan. 5 boleh mati. Ni mati. Kan? Tinggal satu sini. Naik atas dia akan jadi 8 campur 8Q sama dengan 12. 8Q sama dengan 4. Q sama dengan 1/2. Sebab tu markah dia 2 je. Kamu boleh masuk. Kalau masuk 2, 4 pun dapat sama jawapan. Boleh? Okey. Yang ni A lah. A. Untuk B pula, dia bagi graf lain. Dia bagi graf kat situ 1/Y. 1/Y dengan 1/X. Kemudian dia ada bagi koordinat kita C kita 2V dan juga B U9. Okey? Ini saya padam sekejap. Jadi Q tadi dapat setengah
Tulis sini lah. Okey. Okey. Rajah 10B menunjukkan garis lurus penyelesaian terbaik yang diperoleh pada fungsi y ditukar kepada linear. Jadi bila kita dah dapat Q kat atas ni, yang ini kita dah boleh tukar jadi y sama dengan 12x per dengan 5 tambah 1/2x. Kita dah dapat Q. Kita biar je macam tu, tak apa, tak ada masalah, biar dulu. Kan? Kemudian dia kata cari nilai U dan V. Nak cari nilai U dan V, kita kena tukar benda ni kepada bentuk linear. Iaitu kena ikut paksi dia 1/y. Ni kalau kamu tengok kat sini 1/y, ini y. Kita nak tukar jadi 1/y, maksudnya y asal dia adalah y/1. Asal usul dia. Bila kita tukar jadi 1/y, dia maksudnya kita terbalikkan saja. Sini akan jadi 1/y. Yang ini akan terbalik. Dia akan jadi 5 campur 1/2x per 12x. Okey. Yang ni bila berlaku darab di bawah tambah di atas, kita boleh pecahkan dia. Dia akan jadi 1/y sama dengan ni 5/12x. Nampak? Campur dengan 1/2x per 12x. Ini saja saya tulis macam ni. Okay. Sekarang kita boleh dah dapat paksi y, dah susun cantik. Kita pergi tengok paksi x. Paksi x kita adalah 1/x. Kat mana dapat? Kat sini. Ini susun bagi cantik. 1/y sama dengan 5/12 1/x. Benda yang sama. Susun saja. Yang ini ambil kalkulator boleh kira. Kan? X dengan x mati. Yang ni tekan kalkulator dengan ini, kita akan dapat tambah 1/24. Okey, dapatlah hukum linear kita kat situ kan. Bila dapat ni, kita hanya perlu gantikan saja koordinat-koordinat ni untuk dapatkan u ataupun v. Okey, kat mana kita nak ganti? Tengok betul-betul. Okey, siapakah 2? Kat sini 2 adalah ini. 2 adalah 1/x. Yang ini adalah 1/y. Yang ini adalah 1/x. Ini adalah 1/y. Supaya tak keliru. Jadi saya akan gantikan yang ni dulu. 1/y kita adalah v sama dengan 5/12. 1/x kita adalah 2. Kemudian campur 1/24. Dah boleh tekan kalkulator. Wah, ambil kalkulator tekan je. 5/6. Ni 5/6 kan? 5/6 campur dengan 1/24. 7/8. Dapat V sama dengan 7/8. Okey, yang ini pula masuk. Yang ini 1/y dia 9. 9 sama dengan 5/12. 1/x dia adalah U. Campur 1/24. Sama. Yang ni kita kena buat algebra sikit lah. Kan? Iaitu kamu ambil ni, tolak dengan 1/24. 9 tolak dengan 1/24. Kemudian 215/24. Ya. 215/24 sama dengan 5/12 U. Ni pindahan. Potong 12 darab. Potong 5 bahagi. Ambil kalkulator dapat U. Jadi darab dengan 12/5. Dapat jawapan 43/2. Okey. Cuba fahamkan. Boleh faham? Yang ini yang penting kat sini je. Macam mana kita nak tukar antara tak linear kepada linear ni.
Cikgu, tapi kalau dah sampai macam tu, guna shift solve terus, boleh kan cikgu? Boleh. Ni sini. Kan? Boleh pakai solve, pakai shift solve tu boleh. Sebab markah dia 4 je kan. Maksudnya kita dah buat benda ni. Ini biasanya 2 markah. Ini kita dah buat ganti. Ni kita ganti, maksudnya ini 2 markah, ni 1, ni 1. Itu markah dia. Markah jawapan terus. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Teruskan. Tengok soalan seterusnya apa? Okey. Log pula. Log dengan indeks ni lama kita belajar itu. Berapa sebulan je kan. Nombor 11. Diberi bahawa log X3 sama dengan A dan log X5 sama dengan B. Ungkapkan. Wow, ini soalan dia 5 markah. Log punca kuasa 2X 405 X kuasa 2. Okey. Langkah pertama kalau dalam log biasanya kita akan tengok asas. Ini asas dia X, ini asas X, ini asas punca kuasa 2X. Okey. Jadi langkah pertama kita boleh gunakan pertukaran asas untuk tukarkan benda ni kepada X. Okey. Cara yang paling mudah untuk nak buat dia adalah kita panggil dia teknik kuasa 2. Teknik kuasa 2. Macam mana teknik kuasa 2? Teknik kuasa 2 macam ni je. Tengok saya bagi teknik kuasa 2. Ni kamu hanya perlu buat kuasa 2 kan. Nampak? Bila kamu kuasa 2 maksudnya ini hilanglah, tinggal X. Bila ini kuasa 2, yang ini pun akan dikuasa 2 kan. Gitu. Boleh faham kat ni? Okey. Ini kita gunakan teknik ni. Kuasa dia boleh. Kan? Contoh, kalau dibagi kat atas, log 3 seorang X, lepas tu dia kata sama dengan log 9Y. Contoh dia bagi macam ni. Simple macam ni je. Dia kata ungkapkan X dalam sebutan Y. Ini bonus lah. Maksudnya 3 dengan 9 ni ada kaitan. Kamu hanya letak kuasa 2, letak kuasa 2. Dah. Kamu akan dapati bahawa dia akan jadi log 9X kuasa 2 sama dengan log 9Y. Jadi log 9 dengan log 9 kita matikan. Yang tinggal adalah X kuasa 2 sama dengan Y. X sama dengan punca kuasa 2Y. Dia macam ni boleh buat soalan ni. Okey. Cuma soalan ni kita tak matikan. Kita nak samakan asas saja. Bila kita samakan asas, tengok apa jadi. Dia ada beza sikit. Tapi nak bagi tahu kamu konsep yang kita boleh letak kuasa 2 tu. Okay. Yang ini dia jadi sama dengan log X 405 X kuasa 2 kuasa 2. Okey. Untuk kita nak gantikan, kita jangan banyak sangat kuasa 2. Jangan kuasa 2 masuk sini. Kacau cerita dia. Kuasa 2 yang atas kali ni kita boleh bawa ke depan. Ingat konsep dia kita boleh bawa ke depan. Bila kita bawa ke depan, kita boleh pecahkan benda ni menjadi log X 405 campur dengan log X kuasa 2. Nampak? Okey. Sampai kat sini 405 pula masalah kita. 405 kita kena kecilkan dengan menggunakan 3 dan 9. Saya akan kecilkan, dia akan jadi 405 besar nombor dia bagi kan. Per dengan 5 dulu. Kita akan dapat 81. Tak boleh bahagi 5, kita bahagi 3 pula. 81 bahagi 3, 27. Boleh bahagi 3 lagi. Sorry. 9. Boleh bahagi 3 lagi, dapat 3. Okey.
Jadi kesimpulan kita 405 adalah sama dengan 5 darab 3 kuasa 1, 2, 3, 4. Nampak? Kita buat kat tepi ni kejap. Okay. Sekarang kita dah boleh gantikan kat situ. Bila kita ganti kat sini, dia akan jadi 2 tetap besar. Ini akan jadi log X 5 darab 3 kuasa 4 campur dengan, ni 2 boleh potong pergi depan, log X dengan log X mati, tinggal 2 saja. Nampak? Okey. Seterusnya, kita pecah yang ni pula. Dia akan jadi apa? 2 log X5 campur log X3 kuasa 4 campur 2. Okey, sekarang kita dah boleh gantikan dengan AB, iaitu jawapan kita akan dapat 2. Ni siapa? B. Campur dengan, okey, yang ini 4 bawa pergi depan. Dia akan jadi 4A campur 2. Dah siap. Ini dengan jawapan yang kita dah faktor siap. Kalau kita nak expand pun tak apa. Sebab soalan hanya nak ungkapkan dalam sebutan A dan B. Okey, cuba fahamkan. Ini jarang ni buat 5 markah. Seram ya cikgu 5 markah. Seram, tapi kalau boleh buat syok 5 markah kan? Dia sebenarnya mengikut sistem tertentu lah, sistemnya. Boleh? Okey. Untuk exam sebenarnya kamu kena beranilah sikit. Contoh saya bagi kamu markah penuh kita target markah penuh 100. Nampak? Jadi kamu kena hati-hatilah sebab apa? Kamu hanya dibenarkan untuk membuat kesilapan sebanyak 20 markah. Untuk mengekalkan kamu masih lagi A. Nampak? Kamu bukan saya kata kena dapat 80, tak. Kamu dibenarkan buat salah 20 markah. Contoh macam soalan ni 5 markah. Kamu jawab separuh je boleh, separuh lagi tinggal. Maksudnya dapat berapa markah? Contoh soalan ni kamu ada silap kira, kamu dapat 2. 2 okey, sebab apa? Kita miss 3. Miss 3 maksudnya ada lagi 17 tau. Ada lagi 17 orang kata pertalian hayat. Setiap kali buat soalan kamu tengok berapa soalan. Sebab tu setiap soalan kena ada markah, jangan kosong. Jangan tinggal langsung. Katakan soalan tu semua ada lebih kurang 25 soalan, katakan. 25 soalan maksudnya kita setiap soalan salah satu tak boleh lah. Sebab ada 25 soalan. Kita kena buat juga soalan tu markah dia banyak. Ada soalan yang kena dapat markah penuh sebab nak dapat A. Ini cerita nak dapat A ni. Kan? Kalau nak lulus tak ceritalah. Banyak kesilapan kita. Kita boleh tunggakkan kat sini. Nah, kamu dibenarkan untuk lulus. Kan? Buat salah sebanyak 60. 60. 60 boleh salah. Buat salah lebih daripada betul. Dapat lulus lagi. Tapi jangan takut untuk lulus. Kita tak target lulus, kita target ni. Walaupun A, salah kita 20%. Bukan saya kata boleh buat salah, tak. Cuma kadang-kadang kita jawab exam, kita down sebab apa? Alamak, soalan ni tak aktif buat. Tengok berapa persen. Oh, markah yang kita tak boleh buat. Dapatkan markah, sekurang-kurangnya separuh. Kalau kita dapat dalam bajet kita, tak ada masalah. Kita ada bajet. Talian hayat cikgu. Kita bawa talian hayat. Talian hayat kita tak banyak kau. Jangan bawa banyak, 20. Ada talian hayat. Kalau terkucur terlebih sikit, tak adalah. Sedih sangat. Bawa 20. Kan? Kamu akan rasa, bila kadang-kadang biasanya kalau kamu dah biasa amalkan sistem ni, sampai kamu tahun depan, kamu akan rasa macam setiap exam tu, banyak je lebih. Cikgu, saya akan tanya, berapa talian hayat lebih? Ada 3 ke cikgu? Ada 3. Soalnya dia dah 17 lah, dia tak confident. Bukan salah, tak confident. Ataupun ada satu soalan tu tak jawab langsung sebab tak aktif. Dan soalan tak jawab tu apa? 5. Dia tak kisah. Sebab apa? Talian hayat dia masih ada. Itu saya gunakan sistem tu sebab apa? Kalau kita tahu nak lulus kena dapat
40. Dah dapat A, kena dapat 80. Jenuh cari kadang-kadang. Buat je. Buat semua soalan. Hantarlah. Okey. Kita Macam pergi. hari tu exam saya ngam-ngam je cikgu. Kamu ngam 80? Okey lah tu. Betul lah, Maksudnya, saya punya kira talian hayat. maksudnya kamu menggunakan semua talian hayat yang ada. Okey. Kita pergi soalan tu lagi boleh Janjang saya dah set tu dah habis. Kita pergi soalan janjang balik. Ini tak ada nombor, kamu letak nombor sendiri soalan ni. Letak siapa tak tahu nombor apa. Kita letaklah nombor 12. Main letak je. Okey. Satu janjang geometri. Okey, diberi oleh negatif 12, 4, negatif 4/3. Cari nombor 1. Nampak? Dia mesti ada soal-soalan macam ni. Kamu jangan risau, nampak? Dia tak akan bagi kamu kosong. Risbah sepunya memang tak seronok lah. Siapa tak tahu kan? Tak apa, bagi jalan kerja. 4/-12. Dapatlah negatif 1/3. Ni bonus. Nombor 2. Dia minta apa situ? Dia minta hasil tambah ketakterhinggaan. Formula lagi. S infinity sama dengan I. I masukkan. A kita berapa? Negatif 12. Tolak. R kita berapa? Negatif 1/3. Jangan salah tekan kalkulator pula. Sedih kat sini cerita dia. Okey. Ambil kalkulator. Kalkulator saya. Tekan kalkulator kan. Okey. Negatif 9 macam tu. Pak. Markah apa? 3. Okey. Maksudnya, kalau ikut sistem saya tadi, bajet untuk nak lulus dah selesai sebab dah dapat separuh. Dia more than separuh. Kamu hanya perlu dapat lebih pada separuh untuk lulus. Dah ke ni? Boleh Ni senang Okey. Kita pergi dekat soalan B dia terus. Senang, saya laju sikit lah. Masa kita pun tak ada dah ni. Okey, kita pergi dekat B. Soalan B kat sini adalah Sn sama dengan N/2 3N tolak 11. 3N tolak 11. Okey, kemudian soalan dia apa? Cari sebutan ke-10 bagi janjang itu. Ini kamu tengok betul-betul formula yang ada kaitan dengan dia. Yang ini macam mana kita nak tukar suatu hasil tambah kepada sebutan. Saya nak bagi formula, kamu kena faham sendiri formula ni. Saya letak je nombor. Contoh dia nak apa? Sebutan ke-10. Sebutan ke-10 maksudnya T10. Kalau dia nak T10, maksudnya dia sama juga dengan S10 tolak S9. Itu kena ingat. Ni macam dapat. Kalau dia minta apa? Contoh, kalau dia minta T3. Macam mana dapat T3? T3 maksudnya S3 tolak dengan S2. Macam tu. Ni formula dia. Okey, saya nak bagi tahu formula dalam bentuk X, Y, Z tak ada. Kamu hafal lebih macam tu. Jadi soalannya ini dia minta T10. T10 sama dengan S10 tolak S9. Dia tak susah apa sebenarnya. S10 gantikan N tu dengan 10. Jadi kita akan dapat 10/2 3 kali 10 tolak 11 tolak dengan 9/2 3 kali 9 tolak 11. Dapat jawapan dia terus. Kita tak pakai formula T. Kita pakai formula perkaitan. Ini. Okey, cuba ambil kalkulator tu. Okey. 30 tolak 11 darab 5. 95 tolak dengan 27 tolak 11 kemudian darab dengan 4.5. 72. Dapat jawapan 23. Boleh faham? Okey, ni kena ingat ni.
Boleh? Boleh. Okey. Tapi kamu tengok ada setengah buku kadang-kadang ada setengah cara dia buat cara panjang. Cara panjang dia buat macam ni. Dia dapatkan A dulu. A sama dengan S1. Jadi dia dapatkan A sama dengan 1/2. 3 kali 1 tolak 11. Dia akan dapatkan sini 3 tolak 11 negatif 8. Per 2 dapat negatif 4. Ini A. Okey. Lepas tu dia pergi dapatkan T2. Padahal formula dia pakai formula yang sama. Dia dapat S2. S2 sama dengan 2/2. 3 kali 2 tolak 11. Jadi kita akan dapat kat situ 6 tolak 11 negatif 5. Betul ke? Betul. S2 negatif 5. Jadi untuk nak dapat T2, panjang cerita dia. T2 sama dengan S2 tolak S1. Jadi S2 kita negatif 5 tolak dengan negatif 4. Jadi kita akan dapat negatif 1. Itu T2. Jadi D kita, kalau soalan minta D kat kamu, D kita kena ambil D adalah T2 tolak T1. Panjang nak dapat D. Soalan dapat D je. Jadi R, D, cikgu. R. R ke? Janjang aritmetik ni. Yang B, soalan B. Oh. Jangan silap tengok atas tu, yang bawah ni. Aritmetik D T2 tolak T1 negatif 1 tolak dengan negatif 4. Dapat D dia 3. Dia soalan dia lagi susah kalau soalan dia minta cari A dan D. Panjang cerita dia. Ni dia minta T10, senang. Terus dia. Kalau dia kata cari A dan D, dia kena cari A adalah apa? A adalah S1. Jadi saya akan ringkaskan sini. Kalau dia bagi SN, kamu tengok SN, dia bagi formula SN macam ni. Lain pada SN yang kita hafal tu. Jadi maksudnya, kalau nak cari A sama dengan S1. Kalau nak cari D, D sama dengan T2 tolak T1. Nampak? Yang mana T2 adalah sama dengan S2 tolak S1. Dia kena ambil ni dulu, masuk dalam ni, tolak. Dapat. Okey? Itu contoh kalau jumpa soalan macam tu lah. Boleh? Okey? Tengok lebih kurang. Saya pergi terus sebelah. Kita tengok sebelah. Terus. Ni apa? Linear law. Linear law. Jom. Linear law laju sikit. Boleh Ini saya akan buat revisionnya sampai kamu exam. Bulan depan exam selalunya. Boleh. Bulan 9. Lepas Merdeka baru exam. Sambut Merdeka dulu. Nombor 2. A. Ungkapkan persamaan tak linear Y sama dengan KX kuasa 4 dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Ini susah juga cerita dia. Kan? Sebab benda tu dah siap. Benda dah siap. Okey. Tapi biasanya disarankan. Okey. Contoh dia nak C je ni, contoh. Kalau macam ni, kamu nampak ada kuasa je, yang terbaik kita guna log. Yang terbaik. Contoh kita guna log, kita akan jadi log Y sama dengan log K campur dengan ni, darab kita kali campur log X 4 pergi belakang. Macam tu. Di kuasa 4 tu tak ada. Jadi bila kita susun semula dia akan jadi Y pula. Log Y sama dengan 4 log X campur log K. Yang mana ini Y kita, ini M, ini X,
tambah C. Kalau nampak ada kuasa je, kita boleh gunakan log. Okay, dan dia darab. Kalau tambah tak boleh. Tambah dapat jawapan terus je. Terus buat. Okay. Tapi soalan macam ni, ada pelajar dia simple dia buat. Dia buat macam ni. Dia terus buat jawapan tu je. Ni dah linear cikgu. Dah linear. Dah linear dia kata. Kan? Dia kata apa? Bila saya keluarkan yang ini Y, yang ini M, yang ini X tambah C. Yang mana C sama dengan kosong. Ini ada setengah formula terima. Tapi dia macam kadang-kadang dia pelik tau. Kadang-kadang pelik sikit. Jadi kita tak galakkan pelajar buat macam ni. Lebih galakkan kalau ada kuasa, elok pakai log. Boleh? Boleh kita buat C kosong. Tapi kadang-kadang kalau kamu tengok, kalau nak plotkan graf ni, kalau ada 04 tu, nombor dia akan jadi 4CL tu, nombor dia besar. Besar sebab dia kuasa 04. Itu kita tak nak. Okey? Boleh? Boleh. Ya, B ya, B terus soalan B. Soalan B pula kalau kamu tengok, dia bagi graf. Dia bagi graf senang sebab kita ada pedoman kat sini. Y per X ni kita ada pedoman. Ni X kuasa 2, yang ni 1K dengan H4. Okey. Rajah menunjukkan garis lurus Y per X melawan X kuasa 2 diberi bahawa Y sama dengan negatif X kuasa 3 campur 10X. Cari nilai H dan K. Ini macam biasalah kita nak linearkan. Tapi dia lebih mudah sebab kita ada pedoman kita kat sini. Jadi kita hanya perlu buat ikut yang ini je lah. Jadi kalau Y nak jadi yang ini, kita bahagi je dengan X, bahagi dengan X, bahagi dengan X. Kita akan dapat Y per X sama dengan negatif X kuasa 2 campur 10. Okey, jadi kalau kamu tengok, kita dah dapat dah. Siapa kita punya M? Dah ada. Negatif 1. M kita ada negatif 1. Kita boleh masukkan saja kan. Jadi yang ini, M kita negatif 1 ini kita punya X. Ini C. Jadi kalau kita gantikan, kita hanya perlu masukkan ini siapa? Ini adalah X kuasa 2. Ini Y per X. Ini X kuasa 2. Ini Y per X. Masukkan ni. Saya akan gantikan ni. Ini akan dapat 4. 4 pula mana datang 4 ni. K. K sama dengan negatif X kuasa 2 kita 1 campur 10. Jawapan K 9. Terus. Gantikan ni pula macam tadi. Ini kita boleh masukkan terus. Y kita adalah 4 sama dengan negatif H. Jangan pergi letak kuasa 2 pula. Tambah 10. Jadi kita akan dapat H sama dengan 6. Lebih senang sikit. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Cukuplah. Kan? Ada lagi 2-3 soalan tu untuk kamu buat latihan sikit. Banyak juga tak apa. Kamu try lah jawab-jawab kan. Tengok macam mana. Kan, yang depan-depan tu banyak kita dah dapat selesaikan hari ni. Kalau masuk soalan exam lebih kurang macam tu, alhamdulillah. Kan? Jadi kita akan teruskan buat latihan supaya lebih banyak soalan kita dapat buat untuk tambahkan lagi pengalaman kamu dalam menjawab soalan matematik tambahan. Kan? Jadi insya-Allah terima kasih kan kepada semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu.